Hello, assalamualaikum semua. Baru-baru ini 1 Oktober kita menyambut Hari Kopi Sedunia. Bagi mereka yang tak tahu, ia merupakan sambutan untuk merayakan antara minuman kegemaran penduduk di dunia ni. So, kopi selain daripada air kosong, dia merupakan antara minuman yang paling digemari mana-mana negara sahaja, kat Malaysia ke ataupun luar negara. Jadi hari ni kita akan bercakap tentang kopi. So, apakah kelebihan dan benefit kopi itu sendiri dan apakah kesan ataupun side effect sekiranya kopi itu diambil secara berlebihan, dan macam mana kita nak tahu berapa banyak recommended ataupun yang direkomend, berapa banyak yang kita boleh minum sehari dan berapa banyakkah minuman kopi ini yang boleh mendatangkan bahaya. So, jangan lupa stay tune untuk bersama saya dalam episod yang lain daripada lain. Bukan pasal COVID, bukan pasal endemik dan pandemik. Dia tentang kopi. Stay tune. Okay guys, bercakap tentang kopi, kita perlu faham bahawa dalam kandungan kopi yang paling utama adalah kafein. So, kafein ini yang memberi kesan dan side effect kopi itu sendiri. So, kalau kita nak bercakap tentang side effect, kita perlu tahu first bagaimana kopi itu di-enjoy di negara-negara macam kita, negara luar. So, seperti yang anda tahu, kalau kat Malaysia ni, kalau yang lagi common, lagi marahin, kita tahu kopi Obeng, kopi ais, kopi O-Ais, kopi ais, ya, contohnya. Tapi yang lagi kita nampak jadi trending sekarang kat mana-mana kan, kopi-kopi yang mengandungi susu, contohnya seperti latte, mocha, cappuccino, flat white, all of that lah. Penting dia mengandungi kafein. So, kelebihan pertama kopi ni, jika diambil pada dos yang betul, dia boleh meningkatkan daya fokus dan alert kita. So, macam mana benda ni boleh terjadi? Kita perlu tahu fiziologi, macam mana benda ni boleh berlaku. Pada sel otak kita terdapat reseptor yang dikhaskan untuk adenosin. So, apa adenosin ni berfungsi? Ia berfungsi untuk menjadikan otak kita letih dan juga kita rasa nak tidur lah. So, contohnya dalam kita buat kerja seharian kan, so slowly adenosin tu build up lah. Dia akan ada dan attach dekat adenosine receptor ni. And at one point, bila benda tu dah terlalu accumulated dekat brain kita, kita akan rasa penat, otak kita akan rasa lesu dan kita ingin tidur. So, bagaimana kopi ini berfungsi? Kafein yang ada dalam kopi itu, dia bersifat kompetitif dengan adenosin ni. So, dia sendiri yang attach dekat adenosine receptor tu. So, bila dia yang attach, adenosin sendiri tak dapat attach dekat receptor tu. So, bila dia tak dapat attach, kita akan rasa lebih alert. Kita tak rasa letih, lesu. So, kita boleh bekerja dengan lebih lama, tak rasa mengantuk lah. So, yang kedua, kopi juga boleh meningkatkan adrenalin dalam badan kita. So, adrenalin ini berfungsi dalam situasi flight or fight response. Bila adrenalin ini level dia tinggi dalam badan, kita punya jantung akan berdegup lebih laju, darah kita akan dipam lebih laju, dan kita akan lebih rasa bersedia untuk any situation lah yang kita bakal hadapi. Ketiga, dia boleh meningkatkan metabolisme badan kita dan boleh menurunkan berat badan. Nice. So, sebab tu kita tengok kalau kopi-kopi lokal yang banyak jenama lah yang jual, ada yang kata boleh menguruskan badan. Sebenarnya disebabkan oleh kafein itu sendirilah. Kerana ada banyak kajian yang dibuat untuk mengenal pasti hubungan antara dos kopi ataupun kafein ni terhadap penurunan berat badan, BMI dan body fat lah. Dan ada positive correlation lah. Tapi banyak researchers sekarang berpendapat bahawa dia ada side effect tu, cuma not that significant lah. Plus, kalau kita tengok pattern orang sekarang, semua nak consume kopi yang mengandungi susu lah. Dan susu kita tahu ada lemak kan. So, mungkin kalau diambil dengan banyak, instead of boleh menurunkan berat badan, kemungkinan boleh meningkatkan berat badan dan juga boleh mendatangkan penyakit-penyakit metabolisme yang lain, di kencing manis. So, beware and be careful. Okay. Nombor 4, kafein juga boleh menurunkan risiko untuk mendapat penyakit seperti demensia dan juga Parkinson. Kalau anda tengok study ini, dia menunjukkan bahawa ada peratusan yang menunjukkan kafein ini bila dikonsum seharian,
boleh menurunkan risiko untuk mendapat penyakit seperti Parkinson. Tapi anda juga perlu tahu, walaupun nampak macam banyak kelebihan kopi dan kita rasa macam okey, hari ni aku nak minum kopi hari-hari, anda juga perlu tahu bahawa kopi perlu diambil pada dos tertentu sahaja dan tidak boleh amount yang berlebihan lah. Seperti ubat dan makanan dan minuman, setiap benda tu dia ada recommended dose dan tidak disarankan untuk diambil secara berlebihan. So, berapa banyak yang kita boleh minum? Para saintis dan pakar pemakanan berpendapat bahawa 400 mg sehari boleh diambil untuk kopi. So, 400 mg ni dalam satu ataupun dua cawan, bergantung kepada jenis kopi kita minum lah. Single shot ke double shot ke. So kalau anda ambil caffeine yang single shot ataupun yang memang mild macam tu kan, boleh up to 3 ataupun 4 cawan lah, bergantung kepada jenis kopi. So kalau kita tengok sekarang pattern, semua orang dah beli mesin kopi dan tahu berapa jumlah ataupun gram kopi yang diorang minum per cup tu ataupun setiap cawan tu. Mungkin diorang boleh nilai sendiri berapa banyak cawan yang actually mereka boleh minum. Berapa banyak dos yang bahaya. So dos yang bahaya ni actually kita nak cakap sebelum dia datang bahaya sampai membawa maut tu, dia akan ada side effect yang lain seperti hallucination. Kalau lethal dose, iaitu dos yang boleh membawa maut, adalah sebanyak 15 mg per kilo. So anda nilai sendirilah bergantung kepada berat badan anda. Tapi biasanya kita tak sampailah dengan 15 mg per kilo, which is kalau kita fikir pun sangat-sangat banyak dah, berpuluh-puluh cawan kalau untuk berat badan yang normal lah. Kafein juga berbahaya untuk orang-orang yang mempunyai penyakit seperti penyakit panic attack ataupun anxiety, yang mana kopi ni yang kita tahu boleh meningkatkan adrenalin dan dalam badan kita, ia boleh trigger individu-individu yang mempunyai penyakit-penyakit ini. So make sure beware orang-orang yang ada penyakit ni pada consume coffee tu. So make sure korang ambil pada dos yang minima ataupun recommended sahaja. Dan ia juga tidak recommend untuk orang yang ada penyakit jantung seperti jantung tidak sekata ataupun wanita-wanita yang mengandung. Okay, so kopi ni banyak dan sekarang available banyak jenis, ada yang bersusu ataupun tidak bersusu, macam mana saja yang anda enjoy. Tapi yang paling penting, make sure ambil in moderate amount dan make sure you enjoy your coffee. See you again in the next video. Bye.